warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah segala urusan kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rombakkanlah mana-mana simpul lidahku. Yafqahu qawli, supaya anda semua memahami akan kata-kataku. Para penonton yang saya hormati sekalian, bercakap tentang pembangunan. Ada yang mengatakan bahawa pembangunan ini hanyalah hal dunia, dan ada sesetengah pendapat bahawa pembangunan ini perlu dilakukan kerana ia adalah satu tuntutan agama. Dan ada juga yang berpendapat bahawa pembangunan utama mesti diutamakan rohani. Namun demikian, hakikatnya bila kita saksikan bagaimana ranking negara-negara maju di seluruh dunia, negara-negara umat Islam, negara-negara yang diperintah oleh pemerintah Islam berada di ranking yang cukup memalukan, walaupun kita mempunyai sumber ekonomi yang cukup besar, iaitu minyak. Apakah ini berpunca daripada kita gagal memahami maksud ataupun definisi pembangunan di dalam Islam? Maka hari ini kita di Pentas Bicara akan membicarakan Islam sebagai agama pembangunan bersama dengan dua orang panel yang saya kira cukup berwibawa. Dua-dua punya ringkasan yang semua orang tahu. Pertama sekali saya perkenalkan, dikenali sebagai Dr. Maza ataupun Profesor Madya Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, pensyarah pengajar hadis dari USM. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Kali kedua di Pentas Bicara. Terima kasih. Dan kita bersama Purple malam ini. Oh ya. Tak dirancang. Tak dirancang, kebetulan. Baik. Dan di hujung sana anda pasti merindui kerana beliau cukup lama tidak kelihatan di Pentas Bicara. Saya perkenalkan Dr. Zahruddin Abdul Rahman, pensyarah kanan UIAM dan panel kajian syariah JAKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tahniah kejayaan Convention Fiqh baru-baru ini. Alhamdulillah. Banyak cabaran? Ya, boleh tahan. Boleh tahan. Baik. Dr. Asri, bercakap tentang pembangunan berteraskan Islam. Is there such thing as pembangunan di dalam Islam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Musi. Apabila kita bercakap tentang peranan Islam dalam kehidupan, ia satu peranan yang komprehensif, yang merangkumi semua bidang kehidupan. Dan tentu agama tidak boleh berpisah daripada pembangunan insan, kerana sama ada dari segi spiritual ataupun pembangunan material, kerana itulah realiti kehidupan manusia di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala hantar manusia untuk dia memakmurkan alam ini, menguruskannya. Bagaimana mungkin untuk umat Islam yang diamanahkan untuk memimpin menjadi syuhada 'alan nas seperti mana yang disifatkan oleh Al-Quran, tiba-tiba dia gagal untuk tampil ke hadapan di dalam mengepalai pembangunan manusia. Tetapi persoalan yang perlu orang Islam tanya, untuk apa mereka nak pembangunan? Sebab tu agama mempunyai asas yang jelas dalam semua tindakan yang Nabi sebut, dan ulama-ulama hadis selalu mendahulukan kitab mereka dengan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Jika sekiranya kita nak daripada pembangunan ataupun pembangunan di dalam agama yang berkaitan dengan agama itu, kerana kita nak memastikan supaya dalam gerakan kita untuk pergi ke hadapan tidak menyanggahi ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu boleh kita kategorikan sebagai pembangunan yang berteraskan Islam. Jika tidak, kita dapati di dalam Al-Quran Allah mensifatkan tentang orang-orang munafik. Allah cerita tentang mereka bagaimana jika wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika kamu tengok mereka, kamu kagum dengan tubuh jasad mereka, hebat. Maksudnya pembangunan zahirnya hebat, tetapi mereka munafik. Sebab itu kita hendaklah pastikan bahawasanya apakah itu yang dikatakan pembangunan Islam itu, ia hendaklah sesuatu yang membabitkan bukan saja soal zahiriahnya, tetapi soal konten, soal apa yang terkandung di dalam pembangunan itu, apa yang membawa kepada nilai pembangunan itu pergi ke hadapan. Dr. Zahruddin, bila bercakap soal pembangunan, apakah di zaman Nabi itu tidak ada pembangunan? Dan bolehkah kita mengatakan bahawa pembangunan ini merupakan sunnah Nabi yang kita lupakan? Doktor. Bismillah, walhamdulillahi wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Terima kasih kepada saudara Amin, Profesor Madya Dr. Muhammad Asri, dan seterusnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi pada zaman Nabi SAW lagi, Allah telah pun mengarahkan
pembangunan itu dilakukan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Dan dialah yang memberikan kepada kamu dunia ini, bumi ini, wasta'marakum fiha, dan mengarahkan kamu untuk mengimarahkannya. Kalau dalam bahasa Arab biasa at-tanmiyah adalah pembangunan. Tetapi kalau dalam bahasa Al-Quran diguna imarah, diguna perkataan, ada perkataan-perkataan yang lain yang biasanya digunakan juga, yang mana ianya merujuk kepada kata Imam Al-Jassas dalam kitabnya Al-Ahkam Quran, yang mana ia memberikan maksud wajib umat Islam untuk memakmurkan dunia. Cuma memakmurkan dunia itu ada dua aspek, sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama aspek zahiriyah, aspek luaran. Ini ternyata apabila Nabi sendiri mengatakan man ahya ardan mayitan fahiyalah, sesiapa yang menghidupkan kawasan barren land dalam bahasa Inggeris, maka dia punya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, termasuklah juga siasah daripada sampailah ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan kepada para sahabat, yang mengatakan kepada umat Islam pada ketika itu, hendaklah kamu lihat ada tak di sisi kamu ardan safiyah, tanah-tanah yang kosong. Kemudian disebutkan di akhir kata-kata beliau, iaitu wala tubiranna, dan jangan pastikan jangan ada satu pun tanah yang kosong yang tidak dibangunkan. Jadi oleh kerana itu pembangunan material adalah merupakan tuntutan Islam, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pembangunan spiritual, yang mana ialah yang akan memastikan pembangunan fizikal itu cantik, tepat dan menepati apa yang Allah nak ataupun tidak. Sebagaimana yang Nabi selalu ingin mengubah worldview para sahabat. Man ta'uduna al-muflisan, sesiapakah wahai para sahabat yang kamu anggap mereka sebagai orang muflis? Maka para sahabat pada ketika itu mungkin berbalik pasar ataupun mungkin sudah terbiasa bila sebut muflis adalah man la dirhama lahu wala mata', iaitu orang yang tak ada satu dirham pun dan tidak ada harta. Maka Nabi kata tidak, adalah orang yang datang pada hari akhirat dengan puasa, sedekah, zakat dan seumpamanya, tapi wadaraba haza, dia pukul orang ni, zalim orang ni, wasyatama haza, dan mencerca orang ini, dan di akhirat akan diambil pahalanya, diberikan, diambil dosa orang yang dizalimi diberikan kepada yang menzalimi, dan kemudian kalau tak cukup ambil dosa-dosa, ambil pahala pun disuapkan, begitulah faturiha ilan nar, dan dilontar ke dalam neraka. Jadi kita dapat lihat di situ pembangunan itu ada kedua-duanya seimbang, ataupun kalau dalam bahasa yang lebih tepatnya bersepadu. Kalau seimbang kita kata dia benda yang berbeza. Kalau sepadu dia adalah satu benda yang satu. Itu pandangan Dr. Zahruddin dan juga Dr. Asri. Dan para penonton, apa pula pendapat orang ramai tentang pembangunan Islam? Kita saksikan playback ini. Bagi saya ada pelbagai sudut lah dari segi pembangunan. Satu dari segi modal insan, dari segi ekonomi, pendidikan dan sebagainya lah. Pembangunan pada saya dia bukan maksud dari segi infrastruktur saja. Instead, dari segi pembangunan ni pada saya personally, pembangunan dari segi jati diri, pembangunan dari segi kerohanian, dan infrastruktur dah tentu. Pembangunan dari segi yang lebih tu pada saya dari dalam diri kita lah. Pembangunan bagi saya mungkin bukan setakat pembangunan bangunan atau pembangunan negara, tapi juga pembangunan insaniah seseorang. Pembangunan adalah satu aktiviti kemasyarakatan yang membina, bukan sahaja membina bangunan-bangunan yang cantik, tetapi membina syakhsiah, rohani, dan juga bagaimana mereka menjadikan seluruh masyarakat itu masyarakat yang satu, masyarakat yang majmuk. Itu dia para penonton, pandangan orang ramai mengenai pembangunan, dan anda juga boleh bertanya sebarang soalan pada panel kita melalui facebook.com/bicara.tvah, dan saya akan cuba mencari ruang untuk mengutarakan soalan anda. Dan Dr. Asri, bila saya membaca buku tentang pembangunan, tentang sejarah dan pembangunan Islam, saya dapati bahawa Sayyidina Umar adalah di antara khalifah yang paling banyak membawa pembaharuan di dalam pemerintahan sampai wujudnya istilah Sunnah Umar. Komen Dr. Asri. Ya, ini berkaitan dengan sikap Islam kepada politik itu sendiri. Kerana bagaimana peranan khalifah untuk menguruskan rakyat. Oleh kerana
Sayyidina Abu Bakar Siddiq zamannya agak singkat, hanya 2 tahun 6 bulan lebih kurang. Dan kemudian terbabit dengan isu murtad dan seumpamanya. Tetapi pada zaman Umar, dunia Islam mula berkembang. Banyak keperluan-keperluan baru muncul. Umar terpaksa mengasaskan keadaan baru ini. Lalu kita lihat bagaimana dia mengadaptasi beberapa teknologi daripada Parsi, mengambil beberapa sistem yang digunakan daripada negara-negara yang lain. Dan kita perlu tahu pembangunan ini seimbang apa yang dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kerana pada zaman Nabi, jika kita lihat hari ini orang kadang-kadang sibuk dengan macam-macam apakah yang dikatakan pembangunan Islam itu. Tetapi pada zaman Nabi, kalau ramai orang selalu sibuk dengan nak kena ada kubah yang cantik, warna kubah, bintang, design. Tapi ini tidak dinafikan pentingnya, tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi ialah dengan memastikan manusia yang mengisi itu berkualiti. Kita masjid pada zaman Nabi tak ada kubah. Kubah ni datang pada zaman kemudian pun. Sejadah pun tak ada. Sejadah pun tak ada. Pelpah tamak saja. Tetapi Nabi pastikan orang yang pengisiannya bagus. Pada zaman kemudian masjid kemudian begitu besar dan ada berbagai-bagai, tapi pengisiannya tidak sebagus zaman Nabi. Jadi kita tidak seimbang dalam hal yang seperti ini. Bila kita bercakap tentang pembangunan yang dibuat oleh Umar bin Khattab dan kemudian lepas daripada itu oleh Osman bin Affan, sehingga masjid pada zaman Osman tiangnya diukir daripada perak. Artinya kita tahu bahawasanya pemerintah mesti mengimbangkan antara pembangunan umat dengan keperluan mereka. Tidak boleh mereka melakukan suatu pembangunan yang bukan tahap keperluan umat, sehingga akhirnya yang miskin bertambah miskin, yang kaya bertambah kaya. Tetapi tidak juga mereka membiarkan dunia menyaingi mereka. Sebab itu kita ada sejarah persaingan umat Islam di peringkat Umar sehingga pada peringkat Andalus dan seumpama dalam bersaing di sudut pembinaan dan seumpamanya. Baik, Dr. Zahrudin, antara perkara yang cukup menarik saya belajar dalam convention fiqh baru-baru ini, iaitu persoalan politik bukan hanya soal partisan, tapi persoalan politik adalah soal kebijaksanaan dalam memahami masalah ketika memerintah. Jadi nak sebut bahawa politik dan juga pembangunan, Islam menggariskan panduan yang bagaimana secara terperinci, dan ada tak kita dalam sejarah model selain pada Sayyidina Umar, zaman-zaman seterusnya untuk kita pelajari daripada mereka supaya kita boleh praktikkan di zaman moden. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab adalah satu zaman yang menunjukkan bagaimana anjalnya dalil-dalil yang berkait dengan pentadbiran untuk mencapai maqasid dan memaksimalkan kemanfaatan masyarakat. Oleh kerana itu kita dapat lihat bagaimana Umar mengaplikasikan beberapa perubahan dalam tindakan yang dibuat oleh baginda Nabi SAW, yang mana kita dapat lihat antaranya Nabi Umar Al-Khattab tidak membahagikan tanah ghanimah Syam dan Iraq. Jadi kemudian demikian juga juga dilakukan oleh Uthman bin Affan, yang mana apabila ada unta yang hilang maka tidak dibiarkan begitu saja. Dan begitu juga pada zaman Ali bin Abi Talib, yang mana kalau ada pengilang membuat baju dan pakaian, mereka pada asalnya dahulu dinamakan yad amanah, iaitu mereka tidak bertanggungjawab kalau ada sesuatu kebakaran ataupun baju ataupun pakaian ataupun apa barang yang dilakukan itu, yang dibuat itu rosak. Tapi pada zaman Ali bin Abi Talib ada tadminus sunna', iaitu pembuat dan pengilang kena bertanggungjawab. Jadi ini menunjukkan bahawa semua itu dilakukan untuk mencapai kemaslahatan mengikut keadaan masyarakat. Mengikut keadaan masyarakat. Jadi atas sebab itu jugalah Umar bin Abdul Aziz yang selalu kita ketahui tentang keadilannya, sehingga dikatakan tiada orang yang pada ketika itu mungkin layak untuk menerima zakat. Yang mana pada ketika itu baginda Umar bin Abdul Aziz juga telah pun saya sebutkan tadi, antaranya iaitulah memastikan semua tanah diusahakan. Jadi itu adalah satu polisi yang saya kira sangat penting untuk kita semua memahami bagaimana memanfaatkan harta awam ini untuk masyarakat awam. Jadi kalau dalam konteks pemimpin dan keputusan politik hari ini, apa sahaja yang boleh menambah beban masyarakat dari sudut hutang sebagai contoh, dari sudut ruh maqasid tadi ini, iaitulah Allah SWT dan Nabi juga telah mengajar kita untuk na'udzubika min hammi wal hazan, iaitulah daripada sedih dan duka cita, daripada min ghalabati dain wa qahrir rijal, daripada tenggelam
tenggelam dalam hutang, maknanya kita tak boleh bayar hutang dengan aset yang kita ada. Maka di peringkat negara, di peringkat individu, pihak pemerintah yang baik untuk membangunkan masyarakat mestilah menjauhkan masyarakat daripada ini dan menjauhkan diri mereka daripada ini. Sebab bila mana manusia itu berhutang yang terlebih sahaja, mereka akan habiskan kehidupan mereka fokus untuk bayar hutang. Mereka tidak akan ada masa untuk menambah skill-skill yang lain untuk memakmurkan dunia. Maka ini menyebabkan mereka menjadi hamba untuk membayar hutang mereka. Jadi oleh kerana itu saya kira jelas kat situ politik orang yang baik kalau duduk atas, yang mementingkan sebagaimana Ali bin Abi Talib kata, liyakun nadharuka fi imaratil ardi ablagh min nadharuka fi istijlabil kharraj. Hendaklah orang yang mempunyai kuasa, apabila kamu dapat kuasa, hendaklah keinginan kamu dan ketelitian kamu untuk membangkit dan membina kebaikan manfaat dunia ini untuk masyarakat lebih kuat, lebih dalam daripada keinginan kamu untuk mendapat keuntungan. So, keputusan politik mesti mendahulukan masyarakat, bukan memenuhkan poket-poket masing-masing. Kita cakap tentang memenuhkan poket masing-masing dan sebagainya. Kita akan pergi lebih mendalam sekejap lagi. Tetapi Dr. Asri, saya nak mengambil contoh di dalam majalah Times, satu tajuk iaitu The Erdogan Way. Bagaimana Erdogan mengisi kemenangan AK Parti bila memerintah Turki. Antara tindakannya ialah dia mengambil keputusan untuk tidak keluar daripada European Union, sebuah kesatuan Kristian. Baik, ini adalah satu tindakan yang cukup kontroversi. Jadi bagaimana kita nak kaitkan keputusan kontroversi dan juga nak kaitkan dengan pembangunan Islam? Sabar Doktor, jangan jawab lagi. Kita tunggu di Doktor bicara. Cukup hebat pandangan masyarakat awam, dan saya pun kagum dengan pandangan beberapa mereka yang telah mengutarakan pendapat masing-masing. Dan saya sekejap tadi bertanya kepada Dr. Asri, keputusan kritikal dan juga kontroversi pemimpin yang dikatakan sebagai sebuah gerakan Islam di Turki mengambil keputusan untuk tidak keluar daripada European Union. Maknanya nak mengambil keputusan di dalam membangunkan sebuah negara bukan senang. Doktor. Terima kasih. Ini apa yang kita sebut bagaimana menggabungkan di antara teori yang kita belajar dan praktikal yang berlaku pada hakikat kehidupan yang sebenar. Ini juga masalah kepada sebahagian golongan agama kalau dia pandai membaca teks dan dalil-dalil, tetapi dia gagal untuk tahu bagaimana untuk mereka selarikan, harmonikan antara teori dan pelaksanaan untuk kita reconcile apa yang dinamakan the revealed book and the book of universe, di antara wahyu, kitab wahyu dan realiti yang berlaku dalam alam ini, di antara teks dan konteks yang berlaku dalam alam ini. Dan ini satu contoh tentang Turki, pengalaman di Turki umpamanya. Mereka tidak keluar daripada secular framework itu sendiri. Mereka tak perlu mengisytiharkan mereka nak wujudkan sebuah negara Islam seperti mana yang Taliban buat ataupun sebahagian negara buat. Tetapi mereka bergerak ke arah yang boleh membantu memberikan maslahat kepada orang Islam. Ini yang kita sebutkan, bagaimana ramai kita apabila sebut pembangunan, kita nak supaya ia dijadikan slogan politik. Kerana kita tahu apabila menggunakan jenama Islam itu menguntungkan terutama di sudut parti-parti politik yang bersaing. Semua nak mengambil Islam sebagai jenama dia, kerana itu boleh menawan hati pengundi. Tapi akhirnya kita dapati konten pembangunan itu, hakikat kepada realiti kemaslahatan umat Islam itu tidak berlaku. Dan ini yang berlaku dalam dunia orang Islam. Sebab itu kita kena berhati-hati. Dan Turki menjadi contoh yang baik. Dan kita kena mengambil, mereka tak terburu-buru untuk mengisytiharkan Islam itu, Islam ini. Tapi mereka bekerja tetapi dengan semangat Islam. Semangat Islam. Kita lihat mereka tak perlu ubah perlembagaan, tetapi kesedaran Islam itu bangkit dan perubahan daripada dalam itu berlaku. Dan ini kita kena ambil iktibar bahawasanya tindakan pemerintah manutatun bil maslahah, ditegakkan di atas kemaslahatan yang merupakan teras kepada politik di dalam Islam. Baik, Dr. Zahruddin bercakap tentang membuat keputusan dalam membangunkan sesebuah negara. Malaysia kita sedang menyambut Hari Malaysia 16 September. Setelah kita mula membentuk negara Malaysia 16 September 1963, sehingga sekarang saya kira kita boleh berbangga dengan pencapaian Malaysia. Malah
Raid Solah yang datang ke Malaysia, merupakan pemimpin di daerah Israel, mengkagumi Malaysia sebagai sebuah negara umat Islam yang cukup cemerlang dalam pelbagai sudut. Pandangan doktor sebagai orang yang aktif di dalam bidang keuangan perbankan Islam khususnya, pencapaian Malaysia setakat ini, bagaimana komen doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, secara umum kita boleh katakan pencapaian yang telah dilaksanakan adalah munasabah, reasonable, baik, ya, kerana kita sama-sama dapat melihat bahawa kita boleh aman untuk makanan pun kira-kiranya boleh tahan lah, ya. Maknanya boleh mudah didapati bahan-bahan mentahnya, dan kemudian cuma apa yang kita mungkin boleh fikirkan adalah bagaimana pendapatan per kapita rakyat Malaysia dapat dipertingkatkan dan menjadi lebih baik berbanding dengan jumlah hutang bagi setiap keluarga, ya. Jadi itu mungkin adalah satu maslahat yang besar yang mungkin perlu dapat dikurangkan dan treat dengan begitu baik. Walau bagaimanapun di peringkat pembangunan material pun boleh kita katakan agak membanggakan dengan adanya KLCC, dengan adanya beberapa mercu tanda yang boleh menyebabkan rakyat di luar negara memandang Malaysia dan suka untuk datang ke Malaysia. Dan kita juga mempunyai sistem transportation yang sederhana, kalaupun tidak cemerlang, tapi bolehlah kata sederhana, cuma sentiasa ada ruang untuk diperbaiki. Walau bagaimanapun yang mungkin boleh kita ambil iktibar adalah bagaimana persepsi rasuah yang masih tinggi, kemudian tahap amanah rakyat Malaysia apabila kita dapat lihat daripada berita-berita yang boleh menggambarkan mentaliti masyarakat Malaysia. Ada aksiden, jatuh, tumpah duit, orang pergi kutip duit bukan untuk tolong tapi untuk masuk poket masing-masing, ya. Kemudian daripada filem dan seni juga kita boleh lihat bagaimana mentaliti masyarakat Malaysia sudah terbangun ataupun tidak, dengan cerita-cerita hantu yang memenuhi ruang media. Itu tidak menunjukkan tidak menunjukkan pembangunan, ya. Demikian juga di kalangan media-media, adakah sudah mempunyai ketelusan, adakah profesionalism itu sudah meningkat, skill rakyat Malaysia di dalam pembuatan material, pembuatan rumah, bangunan-bangunan yang berkualiti, adakah Malaysia dan masyarakat Malaysia menguasai ataupun daripada pakar-pakar daripada luar. Dan ini bila kita lihat bangunan-bangunan yang signifikan dalam Malaysia, yang membuatnya, arkiteknya, ada kalanya, kebanyakannya termasuklah KLCC adalah bukan daripada Malaysian, bukan Malaysian, ya. Jadi kita bangga tapi sebenarnya arkitek itu adalah bukan Malaysian. Baik, itu satu perkara yang perlu kita lihat. Jadi oleh kerana itulah saya mengingat bagaimana Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahawa kita perlu meningkatkan kualiti kita dalam sesuatu yang boleh menyaingi dunia. Antaranya Nabi kata la sabaqa illa fi naslin aw khuffin aw hafir. Riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan, dan sebagian ulama kata hadis yang sahih, iaitu tidak ada perlombaan dan pertandingan kecuali di dalam bab panah memanah, melontar untuk ketepatan, ya, dan kemudian di dalam bab lumba, unta dan juga kuda. Jadi ini pada zaman Nabi. Kalau hadis ni digunakan secara literal, habis kita buat pertandingan kuda lah, lumba kuda sudah unta lah dekat Malaysia ni. F1 lagi tu. Tapi maknanya bukan. Itu nak menunjukkan pada zaman itu adalah kunci kekuatan tentera-tentera Islam untuk menakutkan musuh dan meningkatkan respect dan recognition di kalangan negara luar. Maksud kita kena buat begini. Maknanya ini adalah pendidikan sebagaimana juga disebut oleh Rasulullah yang lain, iaitu laisa minal lahwi mahmud illa fi thalatha. Tidak ada perkara yang dikirakan lara ataupun jenis-jenis biasa-biasa tak serius yang terpuji kecuali tiga, iaitulah ta'dibur rajul farsahu, iaitulah seorang lelaki yang melatih kudanya, dan kemudian mula'abatahu bimra'atihi, iaitulah seorang lelaki yang bergurau senda dengan isterinya, dan yang ketiga waramyahu biqausihi wa nabli, iaitulah dia menggunakan melontar dengan pedang dan juga panahnya. Jadi hadis ini juga boleh dilihat dalam bentuk yang lebih besar, iaitulah seorang lelaki melatih kudanya, iaitulah meningkatkan skill bagaimana nak memandu dengan baik, sebab kuda itu untuk pergi berperang. Tapi kalau kita hari ini, apa yang kita nak perang? Teknik media kita adakah power, teknologi kita adalah tinggi, ataupun sistem-sistem elektronik kita adakah pakar dan seumpamanya. Kemudian suami bergurau dengan isterinya. Kenapa ini ada di tengah-tengah? Bab kuda, bab panah, tiba-tiba ada isteri. Ini menunjukkan institusi keluarga merupakan satu elemen pembangunan yang cukup besar.
So bagaimana kerajaan kita, bagaimana kita sendiri membuat perancangan untuk membangunkan anak-anak kita. Pendidikan anak-anak di luar rumah dan di dalam rumah merupakan satu perkara yang amat penting dan signifikan. Dan kemudian yang ketiganya tadi, lontaran yang merupakan teknologi yang very significant pada ketika itu. Baik, Dr. Asri, Dato' Sri Najib Tun Razak di dalam banyak ucapannya akhir-akhir ini banyak membicarakan soal maqasid syar'iyah di dalam pembangunan negara. Maka lantas itu, adakah sepanjang kita merdeka sampai hari ini tidak ada perkara yang kita boleh banggakan, yang kita boleh puji, Doktor? Terima kasih. Kita tak boleh nafikan Malaysia antara negara yang kehadapan secara pembandingan dalam dunia Islam yang kita duduki cita dalam banyak perkara mengenainya. Tetapi Malaysia antara yang kehadapan dari segi pendidikan dan seumpamanya, kita telah melakukan sesuatu. Walaupun kita belum berpuas hati, tetapi kita secara pembandingan kita lebih baik daripada negara-negara umat Islam yang lain. Tetapi apabila kita bercakap tentang maqasid, ia bukan soal slogan, tapi ia soal inti kandungan yang selalu disebut oleh para sarjana sebagai apa yang sebenarnya the essence of the Islamic teaching itu. Apa yang menjadi zat yang sebenar daripada ajaran Islam. Kita mungkin berjaya membina bangunan-bangunan yang menarik dan tinggi, tapi jika kita gagal mengisi di dalamnya orang-orang yang amanah, kita tidak mencapai sasaran pembangunan. Sebab itu agama menyebut, Al-Quran menyebut dalam apabila menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, Al-Quran merakamkan kenyataan lelaki yang berada di Madian yang sebahagian mufassiri menyebut sebagai Nabi Syuaib dengan khilaf di kalangan mereka, menyatakan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Itu anak perempuan dia beritahu bapa dia, sebaik-baik orang yang engkau ambil untuk bertugas, kita sebut dah itu sebagai orang yang kuat dan amin. Bukan saja ini namanya amin, tapi amin maksudnya dia kuat, yang berkemampuan, ada skill, pendidikan yang tinggi, tapi dia juga amanah. Jika kita ada bangunan masjid yang cantik, kita tidak ada orang yang dapat meramaikan masjid, memberikan pengisian masjid, kita tidak memberi makna yang besar. Jika kita ada bangunan zakat yang cantik, tapi kita gagal membahagikan zakat, kita gagal. Jika kita ada bangunan yang hebat, harganya yang ratusan juta, dengan pengurusannya yang canggih, teknologi yang hebat, tetapi orang yang mengisi di dalamnya gagal memenuhi tuntutan-tuntutan keperluan rakyat, rasuah dan seumpamanya, ataupun pengurusan yang tidak baik, artinya kita gagal menuju maqasid itu. Kita gagal menuju maqasid itu. Umat Islam pada zaman Nabi SAW, hatta pada zaman Umar, dari segi pembangunan mereka masih lagi gagal untuk pembangunan zahir, fizikal. Mereka masih lagi gagal untuk menyaingi, maksud secara pembandingan tidak melebihi apa yang ada di Rom dan Parsi. Tetapi secara maknawinya, di sudut spiritualnya, di sudut semangatnya, di sudut inti kandungan kehidupan mereka, mereka berjaya akhirnya pergi ke hadapan. Saya selalu tertarik dengan apa yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Dia menulis satu buku tentang Kaifa dakhala al-Arab at-Tarikh. Bagaimana orang Arab dapat memasuki pentas sejarah. Mereka memasuki pentas sejarah bukan kerana mereka dahulu tidak ada puisi, bila Islam datang mereka ada puisi. Bukan kerana dahulu mereka tidak ada penunggang kuda yang hebat, bila Islam datang baru mereka terlatih untuk jadi penunggang kuda yang hebat. Itu semua mereka ada, tapi mereka gagal untuk menggerakkan kehebatan itu, melainkan sehinggalah datangnya semangat yang diberikan oleh Islam, sehingga mereka akhirnya tahu menggunakan kehebatan mereka itu secara ta'arah. Itu maqasid di dalam pembangunan. Dan kita bimbang ramai orang bercakap tentang pembangunan, sibuk nak bina jalan yang cantik, bangunan yang cantik, tetapi di sebalik jalan yang cantik, bangunan yang cantik, orang miskin yang ramai yang tidak dapat makan dalam negara kita umpamanya. Ada orang yang tercicir dalam pendidikan kalau ada demikian umpamanya. Ada rasuah yang berlaku, wang rakyat yang tercicir. Kalau itu berlaku, maka artinya bangunan kita cantik, tapi kezaliman berlaku secara langsung dan tidak langsung. Kita mesti jaga. Saya harap itu yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri, dan itu dapat kita tunaikan. Dr. Zarudin, kenapa bila sebut negara-negara Islam, negara-negara ini perintah oleh umat Islam, persepsi rasuahnya tinggi? Apa lagi? Pasal ketinggalan kita dalam teknologi yang cukup dahsyat.
pasal kezaliman dalam pemerintah pun negara Islam juga. Di mana silapnya? Adakah ini kita tidak memahami prinsip fani'mal mal salih fi yadi rajul salih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Baik. Jadi kalau kita lihat Global Transparency Index tahun lepas dan mungkin tahun ini mungkin dah keluar, memang betul. Kalau saya lihat daripada persepsi rasuah dalam sesebuah negara yang diperintah oleh umat Islam yang paling bersih adalah Qatar. Itu pun pada tangga yang ke-28, 29. Sebelum itu paling tinggi tu. Paling bersih tu. Yang sebelum itu semuanya negara-negara yang diperintah ataupun oleh orang-orang yang bukan Islam. Adapun negara kita berada pada tahap yang 50 something lah, 50 lebih ya. Fikir sini dia lah. 50 lebih. Baik, jadi walaupun itu bukan fakta, itu persepsi. Tapi persepsi itu didapati daripada sampling, berjumpa dengan masyarakat. Jadi kenapa jadi begitu? Dan kemudian ada satu lagi Islamic Index yang dikeluarkan di New Zealand yang menunjukkan bahawa negara umat bukan Islam juga merupakan yang paling menepati Islamic Index. Islamic Index adalah di sudut pembangunan yang boleh yang dikatakan quantifiable, yang boleh dilihat dengan material. Jadi oleh kerana itu kita lihat kesilapannya. Kalau kita sebagai orang agama, biasanya kita akan melihat kepada akarnya. Akarnya sudah tentulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah tanah yang tidak baik akan menghasilkan illa nakida, akan melahirkan tumbuhan-tumbuhan yang buruk. Maka tanah itu umpama akidah, umpama keimanan kepada Allah. Sebab itulah bila mana umat Islam di negara umat Islam meninggalkan pelaksanaan Islam itu bukan hanya setakat ibadah khusus. Hari ini umat Islam di negara Islam, dia buat ibadah khusus, dia buat masjid cantik, dia pergi mungkin solat berjemaah, itu pun dia buat juga. Tapi dari sudut fardu kifayah itu ditinggalkan sebahagiannya. Maka dijadilah syariatullah yang tiada sunnatullah. Negara barat dia ada sunnatullah, dia tidak ada syariatullah. Dia buat benda-benda teknikal yang perlukan kepakaran, dia buat research and development yang canggih, yang mahal, dikeluarkan semua resources dia. Akhirnya dia dapat tengok kereta-keretanya berkualiti, komputernya berkualiti, tapi orangnya, institusi keluarganya masih bermasalah. Pengalaman saya duduk di United Kingdom dapat melihat jiran rumah sebelah saya pun partner dan hampir tiap hari berjerit, bergaduh hampir setiap hari. Dan kemudian ada anak-anak dan sistem kekeluargaan dan sistem keturunan mereka hancur kerana anaknya tak ada bapa, anaknya bapa sudah ke tempat lain dan seumpamanya. Maka spiritual mereka habis, tetapi mereka ada at least sunnatullah. Yang umat Islam pula, syariatullah pun agak lemah, sunnatullah pun lemah, akhirnya ketinggalan dari sudut kedua-duanya sekali. Wallahu a'lam. Saya, baik, sebelum kita berhenti berehat, soalan saya cukup ringkas. Jawapannya pun ringkas, ya atau tidak. Kelemahan negara-negara umat Islam, adakah kerana kita ketandusan eksekutor ataupun pelaksana-pelaksana dasar yang bersifat amanah, ya atau tidak? Ya. Dr. Zarudin. Dan selepas ini saya akan tanya lebih lanjut, adakah Malaysia ada masalah seperti itu? Selepas ini diperintahkan para penonton, apabila kita nak membangunkan negara, sifat amanah itu penting. Seperti mana ayat Allah yang Dr. Asri sering menyatakan, inna khairum man istajarta al-qawiyul amin. Maknanya perangai lebay saja tak cukup kan? Kita kena ada skill, dan skill saja tak cukup, kena ada amanah. Dan Dr. Asri, soal amanah satu hal, dan ada soalan dari penonton. Mereka bertanya, adakah Islam dapat dimartabatkan atau dibangunkan dengan perubahan politik? Komen. Terima kasih. Politik satu elemen penting di dalam pembangunan dan menentukan sikap orang Islam. Kita lihat bagi negara orang Islam secara umumnya, di samping banyak elemen-elemen penting yang lain yang menentukan sikap dan keadaan pembangunan orang Islam, tapi isu politik sangat penting, kepimpinan khususnya. Sebab itu kita ada dalam soal nasbul imarah ataupun nasbul imamah, pelantikan imam itu, pelantikan pemimpin itu sesuatu yang dianggap penting di dalam pembahasan ilmu Islam. Kerana apabila kita salah melantik pemimpin, akan menyebabkan berlakunya salah percaturan terhadap kepimpinan. Kita tahu bahawa sebab itu dinamakan Al-Khulafa Ar-Rashidun. Kerana bukan saja dia itu khulafa, dia Rashidun, dia membimbing orang lain, memberikan, menyebabkan orang lain dapat kebaikan dengan terpimpin oleh mereka. Itu tujuan kepimpinan. Sebab itu dengan kita ada minyak yang banyak dalam dunia Islam, kita ada kekayaan, kita ada tenaga manusia yang banyak, rakyat yang kuat, bukan nak dibandingkan, tapi ke mana mereka semua pergi?
Dia sagi semangat, kita lihat semangat orang Islam. Kalau ada apa-apa isu, sanggup buat demonstrasi sampai mati pun sanggup. Tetapi kenapa mereka tak dapat untuk digarapkan atau tak dapat dibangunkan tenaga mereka? Kerana mereka sentiasa menghadapi krisis politik, hilang kepercayaan kepada leadership, kepimpinan dalam dunia Islam. Dan sebab itu, ini yang disebut berlaku di Barat. Mereka pentingkan pemimpin yang amanah. Apabila naik, pemimpin ini akan menentukan pengurusan dana. Sebab itu saya selalu bertanya tentang apabila orang bercakap Islam dan pembangunan, kita tahu bahawa kita tidak boleh nafikan bahawa agama mempunyai kaitan dengan politik. Hatta Perancis yang cuba menafikan, bercakap tentang separation between religion and church, pun tidak dapat menafikan tentang latar sosial mereka itu ialah Roman Catholic. Hatta China yang cuba mengambil komunis sebagai latar negaranya tidak dapat menafikan tentang Confucius itu sebagai sejarah mereka yang mempengaruhi tindakan mereka. Kita tak nafikan, tentu kita orang Islam tak menafikan hubungan agama dan politik. Tetapi kita sedang bertanya, apakah jenis hubungan yang kita nak? Kita bertanya tentang apakah jenis hubungan agama dan politik yang kita mahu. Adakah sekadar untuk menghiasi kepimpinan, atau ia menjadi isi kandungan kepada politik kita? Kalau ia isi kandungan pada politik kita, ia akan membangunkan. Jika ia sekadar perhiasan, kita akan menemui kegagalan. Agama akan menjadi bahan untuk digunakan sebagai senjata politik. Baik, Dr. Zahrudin, soal kita mempunyai sumber kekayaan cukup besar, dan sumber kekayaan seperti minyak khususnya adalah dimiliki oleh umat Islam khususnya di Timur Tengah, termasuk Malaysia. Dan persoalannya, doktor, adakah ini satu cabaran sehingga menyebabkan di negara-negara Timur Tengah kau berebut, aku berebut, akhir sekali orang lain ambil, dan kita kerugian, malah kita mundur ke belakang sangat jauh? Dr. Zahrudin, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang ujian Allah SWT dia datang dalam perkara yang buruk dan baik. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Dan kami pasti akan uji kamu dengan yang buruk dan yang baik, dan kamu semua akan dikembalikan kepada kami. Lalu oleh kerana itu, Allah telah pun mendatangkan bala, bencana, mungkin dari sudut Mother Nature yang disebut dalam bahasa Inggeris, kepada beberapa tempat, dan beberapa tempat lain yang tidak mengenainya. Maka semua itu adalah cabaran. Dan ada tempat yang tak ada hasil langsung, ada negara yang tidak ada hasil galian sama sekali, ada tempat yang mempunyainya. Dan kita dapat lihat negara-negara umat Islam kebanyakannya mempunyai hasil ini, dan mereka lah yang sering teruji dengannya. Ada kala mereka menjualnya kepada mereka mungkin menjual negara mereka kerana mempunyai harta tersebut. Jadi inilah yang disebutkan juga oleh Nabi SAW, idza takhadha al-fai'u duwalan, apabila dijadikan harta-harta yang didapati daripada bukan peperangan, daripada musuh, iaitu fight itu pada zaman Nabi SAW banyaknya, sebagai benda dualan, benda yang dia berputar di kalangan mereka, di kalangan segelintir masyarakat, di kalangan segelintir orang yang membuat kuasa dan polisi. Wal amanatu maghnaman, dan dijadikan pula amanah. Orang bagi kita amanah untuk buat satu kerja, kita jadikan dia peluang untuk mengkayakan diri kita, dan kita melupakan orang lain. Dan juga wa zakatu maghraman, dijadikan zakat pula seolah macam cukai, dan jadi permasalahan ya. Wa tu'allima li ghairi din, dan dipelajari ilmu-ilmu li ghairi din, bukan kerana Allah, bukan kerana agama. Maka panjang senario yang Nabi beri. Maka di hujung itu Nabi kata fal yartaqibu inda dhalik, maka pada ketika itu kamu tengoklah, perhatilah, akan datangnya rihan hamra, iaitulah hari kiamat dah dekat lah maknanya. Jadi kita nak ceritakan ini adalah satu fenomena yang kita dapat lihat hari ini sudah berlaku, yang mana hasil minyak kita bimbang kalau dia tak sampai pada masyarakat sebagaimana di negara-negara sebahagian negara Arab dikuasai begitu hebat dan masyarakatnya begitu miskin. Di negara kita alhamdulillah Petronas masih lagi memberikan
beberapa puluh bilion kepada kerajaan. Cuma Petronas mungkin kita boleh kata telah menjalankan amanah di situ. Bagaimana pula selepas itu? Adakah dia sampai kepada masyarakat? Mungkin kita kata sampai dari sudut kita berikan subsidi minyak, ada beberapa sen menjadikan masyarakat hari ini boleh bawa kenderaan, boleh bawa lori perniagaan dengan keadaan murah, maka menjadikan makanan asasi murah. Saya bersetuju subsidi pada ketika ini masih diperlukan kerana kualiti masyarakat hari ini belum mampu untuk compete secara skill. Maka pada ketika itu siasat syariahnya memang memerlukan demikian. Maka kita harapkan pengurusan minyak dan kekayaannya itu tidak masuk dalam apa yang Nabi kata tadi, dualan berputar di kalangan kumpulan-kumpulan yang in favor kepada mereka dan tidaklah dijadikan sebagai barnama. Tapi Dr. Asri, kadang-kadang dilema juga pemimpin Islam ni bila mereka nak membangunkan negara supaya kelihatan bangunannya tinggi, apalagi fasilitinya canggih, kadang-kadang takut juga dilabel oleh mereka-mereka yang tak setuju sebagai pembaziran. Jadi kita nak seimbangkan di antara pembangunan dan pembaziran ini. Dengan pemerintah contohnya mungkin ada pembangga kata ini membazir, macam ketika Tun Dr. Mahathir membina Putrajaya. Dan ramai pembangkang mengatakan ini pembaziran, ini projek mega yang tak apa-apa. Komen Dr. Asri. Terima kasih pengusi. Jika kita perlu satu pinggan nasi, kita order 3 pinggan, memanglah membazir. Tapi jika kita perlukan satu pinggan, kita order 1 pinggan. Ataupun kita masak 1 pinggan, kita tidak membazir. Kalau kita perlu 2 pinggan, kita masak 2 pinggan, kita tak membazir. Bangunan yang besar, jika itulah keperluannya, kita tidak membazir. Kita tidak timbul masalah saiz bangunan, tapi kita bertanya, adakah itu keperluan kita? Jika itu keperluan kita, dan kemudian bagaimana kita menguruskan bangunan itu. Dan kita perlukan masyarakat yang berlaku tawazun, berlaku adanya keseimbangan dalam masyarakat. Jika kita ada bangunan yang besar, tetapi kita buat bangunan yang cantik dengan harga bilion, tapi dalam masa yang sama kita membiarkan orang-orang awam yang perlukan bantuan, yang terlalu miskin, yang tak dapat dibangunkan. Jika ada orang sama ada di Sabah ataupun di Sarawak ataupun di Kedah, di mana yang pendidikannya, jalan ke rumahnya masih lagi teruk, dan kita ada tempat yang begitu mewah yang dibelanjakan oleh hasil kerajaan, padahal yang menggunakannya berapa orang sahaja. Saya rasa itu tentulah suatu pembaziran. Ini perkara yang membabitkan soal pengurusan dan amanah. Kadang-kadang untuk orang tentukan bahawa kita perlu bangunan ini, di atas kertas nampak macam okey. Tapi apabila kita lihat masyarakat secara holistik, kita akan tahu bahawasanya ini bermanfaat ataupun tidak manfaat. Sama juga dalam kes yang kalau kita lihat lebih kecil. Jika kita ada masjid di kampung kita yang begitu cantik, kita beli hiasan masjid ratusan ribu, sedangkan orang di tepi masjid tu mungkin tak dapat bayar yuran universiti. Ada yang mungkin sakit nak pergi hospital, tak mampu bayar duit ubat. Yang nak makan mungkin tidak cukup. Maka apa artinya sedangkan menghias masjid itu tidak termasuk dalam keperluan umat pun. Jadi inilah yang kita nak bincangkan, keseimbangan kehendak rakyat. Dan kalau itu berlaku, kalau kita tahu kita belanja pada tempat yang perlu dan pada suasana yang perlu dan keseimbangan yang sepatutnya, maka kita tidak membazir. Jika itu tidak berlaku, berarti kita membazir. Baik, Dr. Zarudin, Abuya Hamka pernah menyebut bahawa pembangunan minda itu merupakan substantif kepada pembangunan negara. Dan 12 Jun yang lalu, kerajaan telah mengumumkan satu proses transformasi pendidikan negara supaya sistem pendidikan kita tidak lagi berprinsipkan exam oriented, tetapi mempunyai penerapan nilai value added kepada pelajar-pelajar supaya produknya bukan hanya menjadi robot tetapi mampu memahami realiti dunia, menangani cabaran yang cukup luar biasa hari ini. Bagaimana sambutan doktor terhadap transformasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dari sudut konten, dari sudut dia punya frasa tu, saya kira memang sangat tepat lah. Maknanya kita sepatutnya sudah berlalu ataupun perlu mengkaji, dan saya pun baru saja bertemu dengan Timbalan Menteri Pelajaran yang mengalu-alukan katanya untuk mendapat apa saja proposal daripada masyarakat untuk membuat transformasi sistem
pendidikan, khususnya di peringkat rendah dan menengah. Saya kira itu yang baik. Tetapi kemudian yang agak duka cita, beliau mengatakan ada sekitar berapa ratus referendum dan memorandum untuk memperbaiki sistem ini, dan majoritinya daripada non-Muslim. Yang Muslim bercakap di Facebook, bercakap di belakang tanpa membuat satu proses, meletakkan dalam bentuk yang sistematik. Lalu kemudian sibuk berpolitik, bergaduh sana, bertumbuk sini, balik kursi sana, balik kursi sana. Kemudian tidak ada memberikan apa-apa yang bersifat konstruktif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari exam oriented, kalau di United Kingdom, kita dapat lihat anak-anak yang kecil darjah 1 sampai darjah 6 pada ketika itu sangat tidak sesuai untuk exam oriented. Dan oleh kerana itu saya juga mendapat mengatakan pujian saya kepada peringkat kerajaan yang nampak agak sensitif. Lalu mereka dah buat satu sistem baru. Apa nama dia, saya lupa dah. Itulah yang mana penilaiannya bukan lagi sekarang ni ikut exam oriented, tapi lebih kepada general bagaimana pelajar itu buat homework, dia pun masuk dalam. Tapi itu merupakan cabaran juga, sebab bukan pada sistem saja, tapi pada orang manusia. Untuk menjayakan sistem itu, kalau manusia yang melatihnya, iaitulah guru-guru, tidak diberikan, pensyarah-pensyarah universiti tidak diberikan skill itu, maka sistem akan gagal. Walaupun sistem itu in place cantik, walaupun komputernya cantik, tetapi manusia yang membawa itu masih tidak amanah, dia akan belok-belok, akhirnya tidak menjadi. Kemudian yang seterusnya yang boleh kita katakan, pembangunan minda ini juga sangat penting. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab pernah menyebutkan, inni la akrah, aku sangat benci melihat an ara ahadakum subahlala, iaitu melihat seorang daripada kamu pada satu waktu tidak buat apa-apa, melahu, merempit sebagai contoh, ataupun melihat berduduk-duduk di pasar raya tak buat apa-apa. La amala fi dunia, la amala dunia, tidak ada buat kerja-kerja berkaitan dengan dunia, wala amala fi akhirah, dan tidak buat satu kerja pun untuk menaikkan dan meningkatkan akhirat. Memang dalam prinsip Islam, pembangunan Islam adalah untuk membangunkan minda. Ini yang perlu kita motivatekan. Motivator seumpama Amin dengan magnetnya perlu diperluaskan, dan kita perlu melahirkan kumpulan-kumpulan pakar untuk meningkatkan motivasi para guru, para pensyarah sendiri. Saya lihat para pensyarah yang buat PhD di pelbagai negara, mereka mempunyai masalah-masalah walaupun mereka digelar sebagai intelek, tapi di antara mereka yang banyak juga di antara mereka yang cuba demotivated satu, yang cuba untuk mengelakkan undang-undang tertentu untuk kepentingan diri sendiri. Kalau pensyarah-pensyarah seumpama ini pun yang bawa tesis pasal macam-macam kajian, ada kalanya buat pasal Islam sendiri, mereka cuba untuk melencong, mereka balik nanti anak-anak murid mereka juga akan melencong. Allah. Tu dia. Tu belum lagi kita cakap pasal cikgu penting sekolah akan lagi PSA dah habis. Baik, terima kasih doktor di atas promosi percuma untuk magnet sekejap lagi. Baik, Dr. Asri, satu lagi risiko pemimpin Islam ini ialah seringkali dikatakan bahawa kenapa kita nak ikut barat itu menyesatkan, sampaikan Gangnam Style itu dilabelkan dengan macam-macam. Saya bukan nak kata saya menyokong doktor, tetapi nak menyebut bahawa umat Islam suka kepada perangai blaming and keep on blaming each other. Akhir sekali kita tidak menghasilkan sesuatu produk untuk kita memartabatkan Islam di mata dunia. Komen doktor. Asalkan barat sesat, asalkan barat sesat. Ya, terima kasih. Ini kerana kita salah faham. Mungkin sebahagian salah faham tentang maksud man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia di kalangan mereka. Kaum itu tak kiralah kaum penyerupaan baik ataupun penyerupaan buruk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Tetapi kita kena tahu Nabi SAW mengambil perkara-perkara yang baik di dalam masyarakat tertentu. Umpamanya, apabila diberitahu kepada Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila diberitahu kepada Nabi bahawasanya pembesar Rom dan Parsi, mereka tak akan baca surat yang tak ada cop kerana surat mereka bercop. Kata Anas, fattakhidha khatiman min al-fiddah ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ambil cop daripada perak, dan seakan-akan aku masih nampak
putihnya warna cok tu di jari Nabi, cincin Nabi itu yang Nabi gunakan, Muhammad Rasulullah. Nabi tak kata, Nabi ambil, Nabi terima benda tu. Nabi tak kata kau tak membaca surat aku, kau sesatlah, kau kan ini surat aku daripada Nabi. Tak, Nabi ikut. Ini protokol yang digunakan, ini prosedur pada masa itu. Apabila orang menghantar surat, ada cok dan seumpamanya. Apabila diberikan hadiah kepada baginda jubah daripada Rom itu mesti bangsa Rom yang dianggap ketika itu sebagai barat bagi orang Islam lah, yang merupakan blok Kristian. Nabi tidak tolak pakaian Rom itu, cuma dalam hadis Bukhari kata Nabi tak pakai kerana tangannya kecil sikit, tapi baginda cuba nak pakai. Maksudnya baginda tidak kisah dari segi perkara-perkara ini, sehingga sebab itu sarjana seperti Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim menyebut bahawasanya yang dikatakan sunnah dalam pakaian itu umpamanya ialah memakai apa yang sesuai pada tempat yang sesuai, pada iklim yang sesuai. Jadi kita kena ambil kira hal ini, sehingga Ibn Taymiyah menyebut tentang perkara yang lebih luas. Sebab itu dia kata jika orang Islam itu hidup di kalangan masyarakat bukan Islam, dia secara penampilan zahir sepatutnya tidak boleh terlalu berbeza dengan mereka, kerana itu tidak memberikan kebaikan kepada masyarakat Islam. Artinya kita boleh meniru dalam perkara-perkara yang memberi manfaat kepada kita. Jika yang mudarat itu bukan saja di barat, yang timur ke, negara sendiri ke, jiran sebelah rumah ke, yang buruk semua tak boleh tiru. Ia bukan masalah blok manusia, tetapi ia masalah daripada mana ia datang, tetapi masalah konten istiqamah. Yang hadis Nabi sebut tentang Rom itu bagaimana, doktor? Di mana akan tiba satu zaman Nabi kata pasal Rom itu bangkit sebagai sebuah negara yang ya. Amr bin As ia memuji Rom apabila Nabi kata akan berlaku kiamat. Rom ialah manusia yang aktsarun nas, golongan yang paling banyak sekali. Dan Amr bin As menyebut antaranya cara mereka menguruskan rakyat mereka yang dipuji oleh Amr bin As. Ini kita kena ambil kira dalam hadis Muslim. Sebab itu mereka dipuji oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Dr. Zahruddin, sebagai kesimpulan, Al-Banna pernah menyebut bahawa pembangunan itu bermula daripada individu, fardun muslim, kemudian keluarga, masyarakat, negara, kemudian khilafah. Apa yang kita boleh ambil intipati daripada petikan kenyataan Al-Banna sebagai kesimpulan pada malam ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau kita boleh ambil intipati daripada kata itu ataupun boleh kita kaitkan kepada firmanullah, wa min ayatihi manamukum bil-lail wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlih. Iaitulah daripada tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah ketiduran kamu pada waktu malam dan waktu siang kamu buat apa? Wabtigha'ukum min fadlih. Kamu bekerja membangunkan dunia ini min fadlihi, iaitulah daripada kurniaan Allah. Iaitulah kurnia, itulah dia role setiap individu ketika mana membuat pembangunan. Kita kena sedar ini adalah pembangunan untuk diri kita sendiri, untuk melaksanakan tugas kepada Allah SWT, dan ia ada daripada kurniaan Allah. Dia bukan daripada kebijaksanaan kita semata-mata, dia adalah kurniaan Allah, dan kita ada dawabit, ada parameters untuk macam mana kita nak membangunkannya, dan dimulakan daripada diri kita sendiri. Ibda' binafsika thumma biman ta'ul. Mulakan dengan diri kamu, kemudian dengan siapa yang di bawah kamu. Ya, sesiapa yang ada jawatan yang lebih besar, maka kerjanya, tanggungjawabnya lebih besar. Wallahu a'lam. Dr. Asri, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Adakah ini sejajar dengan prinsip Islam di mana jangan kita duduk marah kerajaan semata-mata? Peranan kita sendiri bagaimana? Silakan. Masih, tapi dalam Islam kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan hak rakyat, dan hak rakyat juga hendaklah bertanggungjawab menunaikan hak pemerintah. Ada timbal balasnya dalam hal ini. Jangan give and take. Kalau kita kata satu pihak saja dia menuntut daripada kita, kita jangan tanya apa yang dia boleh bagi pada kita. Kita akan mewujudkan banyak rejim dalam negara umat Islam. Kesimpulan yang cukup ringkas dan padat, Doktor. Dr. Asri, Dr. Zahruddin, terima kasih pada malam ini kerana menyedarkan kita bahawa peranan di dalam membangunkan negara, pertama, kerajaan itu perlu menunaikan hak untuk rakyat, dan rakyat juga perlu menunaikan tanggungjawab mereka untuk pemerintah. Dan para penonton, saya tutup pentas bicara pada malam ini dengan doa yang sering kita lafazkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ini kita memohon supaya kita ini membangun bukan hanya di dunia, malah juga di hari akhirat, dan kita memohon agar kita dijauhkan azab api neraka. Terima kasih kerana menonton bicara pada malam ini. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia melontarkan soalan-soalan, idea-idea pedas anda buat kami di Pentas Bicara. Dan jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.